Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan masuk bab baru ya, iaitu bab yang ke-6, ancaman komunis dan perisytiharan darurat. So, ini perkara yang kita akan pelajari melalui bab ini. So, di akhir sesi, pelajar akan dapat, kita akan tengok yang pertama terlebih dahulu, menyatakan latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Okay, so 6.1, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Yang pertama, kemasukan pengaruh komunis dari China. Yang kedua, dari Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan tengok penubuhan PKM ataupun Parti Komunis Malaya. So dekat sini jelas ya, pengaruh komunis di negara kita dibawa masuk daripada dua buah negara lah, iaitu daripada China dan satu lagi daripada Indonesia. Okay, kita nak tengok pengenalan latar belakang komunis ni dah terlebih dahulu. So pengasas ni maksudnya orang yang memperkenalkan, orang yang mewujudkan, orang yang menubuhkan komunisme ni ada dua orang, iaitu Karl Marx dan seorang lagi Friedrich Engels ya. So Karl Marx dan Friedrich Engels ini dia menghasilkan dua buah karya lah untuk untuk menyebarkan ajaran ni, untuk memperkenalkan ajaran ni, iaitu Communist Manifesto dan Das Kapital. Okay. So, komunisme ni apa? Komunisme ni ialah satu fahaman politik ya, yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara ataupun memilik negarakan ekonomi dan barangan. Satu lagi tanah. Okay. Semua itu adalah milik kerajaan ataupun milik negara. So, seperti yang saya beritahu tadi, ada dua buah negara yang terlibat menyebarkan fahaman komunis dekat negara kita, okay, tanah Melayu, China dan Indonesia. Alright. Okay, kita nak tengok kemasukan pengaruh komunis daripada China terlebih dahulu. So, daripada China ini ada dua buah parti yang terlibat lah, iaitu Parti Kuomintang dan Parti Komunis Nanyang. Tetapi dua buah parti ini gagal mencapai matlamat. Okay, bila dah gagal, jadi satu parti baru ditubuhkan, iaitu Parti Komunis Malaya. Okay, so ini daripada China. So daripada Indonesia pula, okay, ajaran ataupun fahaman komunis disebarkan oleh pemimpin komunis seperti, ini nama mereka lah, Tan Malaka, Alimin, Moso, Bodhisojitro, Hasanusi, Winanta, Sobakat dan Sultan Perpatih. So mereka ni, sumbangan mereka ialah mereka ni telah menyebarkan fahaman komunis di seberang Perai, di Pulau Pinang, di Perak Utara dan Kedah. Okay, so kenapa? Persoalannya kenapa PKI ni, Parti Komunis Indonesia ni hendak membuka cawangan ataupun hendak cuba menyebarkan fahaman di tanah Melayu? So, sebabnya kerana PKI ataupun Parti Komunis Indonesia ni dia gagal menguasai Pulau Jawa 1926 lah. So bila gagal, jadi sebab itulah dia berusaha nak membuka cawangan di tanah Melayu. Okay. Tapi malangnya usaha mereka ni tidak mendapat sambutan di kalangan orang Melayu lah, terutamanya sebab apa? Sebab komunis ni dia punya cara nak capai matlamat itu, dia gunakan kekerasan. Okay. That's why orang Melayu tak boleh terima dengan cara yang digunakan oleh komunis ni. Okay. Sebab tu mereka tidak menyokong usaha PKI. Okay. Parti Komunis Indonesia. Alright, next. So, penubuhan Parti Komunis Malaya ni dekat tanah Melayu lah. Okay. So, tarikhnya adalah pada 30 April 1930. Okay. Tempat ditubuhkan adalah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. So, cara PKM menyusup masuk di kalangan rakyat. So, macam mana cara dia nak menyebarkan, memperkenalkan fahaman dia? Adalah melalui 4 cara. Pertama, melalui kesatuan sekerja. Yang kedua, melalui pertubuhan, melalui penerbitan akhbar dan melalui sekolah Cina. So, ada 4 ya, tolong ingat. Jadi, penubuhan Parti Komunis Malaya ni saya nak pecahkan kepada dua situasi lah. Yang pertama, semasa zaman pendudukan Jepun. Okay, apa yang komunis PKM ni buat, dan selepas Jepun kalah, macam mana pula keadaan PKM tu? Kita tengok semasa zaman Jepun dulu. Okay, so semasa zaman Jepun, lebih kurang 1941 hingga 1945, PKM ini dia menjalinkan kerjasama dengan British. Kerjasama yang macam mana? Kerjasama untuk memerangi Jepun. Okay. Jadi dia PKM ini telah membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, ataupun turut dikenali sebagai Bintang 3, Tentera Bintang 3. Okay. Jadi British dia telah supply beberapa peralatan lah ya untuk bantu PKM ini memerangi pihak Jepun. Seperti, ini contoh bantuan yang diberikan. British bekalkan senjata, diberi latihan ketenteraan, ya, kewangan, duit dan bekalan logistik lah, perubatan kepada PKM ini supaya mereka ni dapat berjuang untuk berperang dengan Jepun.
Okey. So bila perang tamat, Jepun pun sudah menyerah kalah, kita nak tengok apa pula yang berlaku. So apa yang berlaku ialah berlaku satu kekosongan politik. Kekosongan politik ini ialah satu keadaan di mana negara ketiadaan pemimpin. Tiada siapa pun yang memerintah tanah Melayu. Jadi, siapa yang ambil kesempatan di dalam kekosongan politik ni? Okay. Bintang 3. So, Bintang 3 telah mengambil kesempatan lah. Mereka ni telah keluar daripada hutan dan melakukan kekacauan. Okay. Mereka ni, Bintang 3 ni, melakukan kekejaman terhadap sesiapa. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, India ke yang pernah didakwa, pernah bersubat dengan Jepun. So mereka inilah yang akan diperlakukan dengan sangat kejam sekali. Okay. So apabila BMA, British Military Administration, okay, ataupun pentadbiran tentera British kembali semula ke Tanah Melayu, okay, dan mengambil alih pentadbiran, MPJA telah dibubarkan. Okay. Dan British telah menubuhkan Ordinan Trade Union Ordinance Number 9 of 1948. So melalui ordinan ini, apa yang berlaku ialah British telah mengharamkan PKM. Kenapa British haramkan PKM? Sebab pergerakan komunis ini telah mengancam ekonomi dan keselamatan negara. Okay, so melalui ordinan ini, British haramkan PKM. So untuk hari ini, itu saja. So sila semak balik, kaji balik. Lepas tu, jawab soalan kuis pada link yang diberikan. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kerana mendengar dan selamat belajar.